Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Kita bertemu dalam majlis ayah-ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengizinkan kita untuk sama-sama meneruskan Ramadan kita pada tahun ini dan kita ingin melihat pada tajuk pada hari ini Rumahku Neraka sebagai satu tajuk yang menggetarkan dan Allah memberi peringatan yang kita ingin lihat bersama pada ayat yang ke-20 pada hari ini. Kita bersama pada hari ini adalah dua orang panel. Saya mengalu-alukan kehadiran Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir. Selamat datang Ustaz. Ya, terima kasih. Ustaz adalah pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia dan seterusnya saya mengalu-alukan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Husaini Mahmur. Apa khabar Ustaz? Ya, Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah ya. Dan kita sudah pun mengenali Ustaz Husaini sebagai Johan Tilawah Al-Quran peringkat Negeri Sembilan 2022 yang akan membacakan ayat 19 hingga 20 daripada surah As-Sajdah pada hari ini, program yang dibawakan oleh Lembaga Zakat Selangor. Mari sama-sama tuan-tuan membuka halaman 416, kita selusuri dan ikuti ayat 19 hingga 20 dipimpin Ustaz Husaini. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Fazrul. Yang saya muliakan Dr. Muhammad Nizam. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah, jom sama-sama kita lihat pada surah As-Sajdah ayat yang ke-19 dan 20. Bagaimana ayat ini memacu untuk topik kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat sedikit ibrah dan pengajaran pada hari ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah bacaan daripada ayat yang ke-19 dan 20. Kita memberi fokus kepada ayat 20 dan berkenaan orang-orang yang fasik, yang kafir, maka tempat kediaman mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalam dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab neraka yang dahulu kamu dustakan. Ini adalah satu amaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah As-Sajdah untuk kita mengambil pelajaran ya untuk ayah seperti saya, tuan-tuan yang berada pada hari ini. Saya jemput untuk kongsikan, sharekan bersama dengan rakan-rakan lain di Facebook dan di YouTube ataupun di depan paparan TV untuk sama-sama kita mengambil pelajaran. Sebelum kita lebih lanjut lagi bersama dengan Dr. Muhammad Nizam, kita berkongsi rasa seorang pengusaha bagi Ketua Pegawai Eksekutif Raudatus Sakinah, bagaimana pengalaman menguruskan anak-anak yang berada dalam rumah seperti neraka. Kita saksikan video paparan. Pegangan agama yang sangat rapuh. Kita semua tahu pendidikan bermula daripada rumah. So, didikan agama tu perlu sangat bermula daripada ibu ayah ataupun penjaga. Which sebenarnya mak dan ayah ataupun penjaga perlu memainkan peranannya dalam mendidik agama yang benar. Itu nombor satu kita nampak. Pegangan agama yang sangat rapuh. Persekitaran yang tak membina.
persekitaran yang macam mana tu ya, bermula daripada rumah juga. Kita nampak ada anak-anak yang dicabul daripada kecil. Media sosial memainkan peranan yang sangat besar dalam pertumbuhan anak-anak sekarang. So kita ingat dengan ada media sosial ni banyak benda yang boleh mudah, tapi banyak juga yang mudah tu menjadikan anak-anak ni terjebak ke dalam masalah sosial yang sangat berat. Di mana hari ini anak-anak yang terjebak dengan sugar daddies, sebagai sugar babies, dan juga sebagai yang hamil luar nikah, yang nombor satu yang kita nampak sekarang ni paling tinggi adalah pornografi. They are not talking to their girls or to their children. Dia tak boleh nak bergaul dengan baik, tak boleh nak bagi semangat yang tinggi, bagi keyakinan yang tinggi. Dalam masa yang sama, kewajipan fardu ain tu, tu yang Umi nampak. Kewajipan fardu ain tu, kalaupun bapa ataupun ibu, ya ayah ataupun ibu ni tak ada yang kekuatan tu dulu masa zaman dia dengan mak ayah dia tu pun kurang sangat ilmu tu, hari ni dia kena cari, ataupun dia kena sediakan, atau dia kena hantar anak dia pergi dapatkan pendidikan agama tu. Dan dalam masa yang sama, mak dengan ayah ni dia kena upgrade kemahiran ke ibu bapaan, sebab zaman sudah berubah. Zaman sudah berubah. Ada anak-anak ni dia tidak lagi macam dulu-dulu. Ikut je, taat aja. Macam time Umi lah agaknya kan. Apa mak kata dah tak boleh pergi. Kalau tidak kan kena tali pinggang ke, kena rotan ke kan. Dan sekarang jangan. Rotan, tali pinggang, semua pun tak main. Sebab apa? Sebab anak dia boleh je nak lari diri dengan serta-merta. Sebab ada ramai kawan-kawan dia dekat luar sana sedang menunggu. Anak-anak ni dia akan cari orang lain. Which yang dia rasa kat mana dia boleh cari? Kat media sosial lah yang paling cepat sekali. Kat situlah tempat dia mengadu. State upkan segala statusnya. Masa ni aku rasa begini, aku rasa begini. Agak-agak siapa yang akan cari, yang akan pergi hulurkan bantuan? Itu adalah lelaki-lelaki yang tak pernah dikenali. Yang dia hulurkan rasa simpati dan prihatin, not knowing yang anak ni sendiri tak tahu siapakah mereka. Jangan dipendamkan segala benda di dalam diri ni sehingga sampai satu ketika nak meletup, lepas tu baru rasa walaupun dia dah rasa dah sekarang kan, tapi dia tak boleh nak keluarkan, tak boleh nak zahirkan. So kita ajar mak ayah ni untuk berlaku jujur. Seperti mana Umi selalu cakap dengan tim kami ni, Umi selalu sebut kita ni kena belajar untuk jadi orang yang jujur dan berterus terang. Carilah dapatkan orang ketiga. Macam di Raudatul Sakinah ni kita ada juga bila mak kata datang kan, nak cakap masalah, suami saya tak tahu ni. Tapi nak cakap dengan kita kan. Tapi bila kita minta datang jumpa, suami pun kena datang jumpa, dia pun rasa susah hati dah. Tak dapat buat sendiri, cari orang ketiga yang pakar. Tak dapat pakar ataupun dapat orang yang lebih kita hormati supaya dia boleh membantu suasana ni. Jangan sampai rasa neraka tu lagi teruk. Ini Allah bagi kat dunia ni pun dah ada lagi jalan, ada lagi ruang untuk kita usahakan supaya dibetulkan keadaan, insya-Allah. Umi nampak yang pertama ni adalah ilmu lah. Sebab tanpa ilmu ni kita tak boleh buat apa saja tanpa dengan hanya mengikut dulu atuk kau buat macam ni, opah kau buat macam ni, tak boleh ambil dah pakai macam tu. Sekarang ni kena buat mengikut ilmu. Dan dalam masa yang sama, seorang ibu ni kan dia kena belajar untuk mendengar luahan-luahan anak-anaknya. Sebab biasanya anak-anak ni dia tak pergi kat bapa, dia pergi kat mak. Dia apa nak luah pun daripada mak jugalah. Lepas tu mak jugalah yang nak kena sediakan suasana yang baik untuk anak-anak. Kalau apa-apa saja yang anak-anak ni rasa terhadap ayahnya, mak ni akan jadi orang yang meredakan. How you communicate, macam mana kita bercakap tu sangat penting. Begitulah perkongsian daripada Puan Rosmawati Zainal ataupun lebih dikenali sebagai Umi Ros, ya, Ketua Pegawai Eksekutif Raudatul Sakinah, ya, bagaimana Raudatul Sakinah ini adalah pusat penjagaan bagi anak-anak yang terlanjur ataupun yang ingin bersalin kerana mereka terlibat dalam pelbagai isu-isu sosial, dan ia adalah sebagai satu manifestasi betapa pentingnya, ya, bagaimana kita memahami hidayah daripada ayat yang ke-20. Kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz
Muhammad Nizam Abdul Qadir untuk menjelaskan Ustaz, apakah yang dimaksudkan dengan fasik di dalam ayat ini, dan juga di hujung itu ada istilah tukadzibun, mereka yang mendustakan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Terima kasih Tuan Moderator, Tuan Fazrul, Qari, jemputan kita, Ustaz Husaini Mahmur, sidang penonton, pendengar, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 20 ini sebut tentang golongan fasik, ya, golongan fasik. Dia ada kaitan dengan ayat 19, iaitulah ayat 19 surah Sajadah sebut orang yang beriman dan beramal soleh. Maka orang yang beriman dan beramal soleh ini lawannya adalah orang yang fasik, iaitu orang yang tidak beriman dan juga orang yang tidak melakukan amal soleh. Kalau dia beriman tetapi tidak melakukan amal soleh, derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan dihumban juga masuk ke dalam neraka sekadar mana dosa yang tidak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita bicara pasal ayat ni dari sudut tafsiran yang asalnya, kita melihat ini adalah balasan pada hari akhirat nanti bagi orang yang beriman, fama'wahum, maka tempat kembali mereka adalah syurga, jannatul ma'wa. Manakala bagi orang yang tidak beriman, kufur kepada Allah ataupun derhaka, tidak melakukan amal-amal soleh walaupun ada iman, maka fama'wahum, tempat mereka kembali, mereka akan dihumban masuk ke dalam neraka. Jadi sama ada syurga ataupun neraka bergantung sama ada kita beriman, beramal soleh ataupun kita kufur dan tidak melakukan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi sebab itu kita perlu meneliti ayat ini supaya kita masuk dalam golongan yang beriman dan tidak termasuk dalam golongan fasik. Kerana orang fasik itu adalah orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang melakukan perkara yang tidak diredai oleh Allah, sehingga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tentang ciri-ciri golongan munafik. Ini pun golongan fasik juga. Bahkan orang munafik itu biasanya dalam cara faham kita lebih dahsyat daripada orang fasik. Ya, bila dia bercakap, dia berbohong, dan bila dia berjanji, dia mungkir janji, bila diberi amanah, dia khianat terhadap amanah, itu tanda orang munafik. Orang munafik juga adalah fasik, ya. Maka syaitan, iblis juga adalah orang fasik. Fa fasaqa an amri rabbih. Dia fasik, dia derhaka daripada perintah Tuhannya. Maka orang fasik ini adalah orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat kembalinya kalau kita kira pada hari akhirat nanti adalah di dalam neraka. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Dr. Muhammad Nizam, ya, menjelaskan tentang istilah fasik dalam ayat yang ke-20 ini, ya, derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dalam masa yang sama di hujung itu ada dijelaskan tentang istilah allazi kuntum bihi tukadzibun, Ustaz, ya. Jadi perkataan tukadzibun ini apa sebenarnya maksudnya, psikologinya yang melatari sehingga seseorang itu sanggup untuk berbuat derhaka. Pasal derhaka ni dia bukan tiba-tiba, Ustaz, kan. Dia dah ada sesuatu yang mungkin Ustaz boleh jelaskan dalam perkataan tukadzibun ini. Sesuatu perkara ini dia datang daripada kepercayaan kita ataupun tidak, ya. Macam kita lah pakai macam ni, pakai mask dan sebagainya. Pasal apa? Pasal kadang-kadang ada orang takut kena saman. Tapi ya, kalau tak ada orang saman pun, tapi kita bimbang, kita percaya, ya. Kita percaya adanya COVID, ya. Kita percaya adanya COVID. Pasal apa? Pasal adik-beradik kita pun dapat berita kena COVID, jiran kita pun kena COVID, ya. Batuk memanjang, biasa batuk 3-4 hari lega, yang ni dah 3 bulan duk batuk lagi dan sebagainya. Kita percaya, kita tidak dustakan. Maka kita pun kita pakai mask, kita tak berapa rapat dan sebagainya, ya, fizikal kita. Pasal kita percaya, kita tidak dustakan.
Tapi kalau kita dustakan, maka kita pandang enteng, pandang mudah kepada jangkitan kuman COVID itu. Maka begitulah ya perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau dalam hati kita ni ada keyakinan adanya syurga, balasan baik, adanya neraka, balasan jahat, sudah tentu kita akan rasa takut, kita akan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi amalan-amalan kita ini fasik. Kita derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dalam hati kita ini kita mendustakan, kita tidak percaya adanya azab kubur, kita seolah-olah tidak percaya adanya azab api neraka. Jadi sinilah ya Allah Subhanahu wa taala nyatakan sebagai balasan, "Dzuqu 'adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun." Rasailah azab api neraka yang mana dulu kamu tak percaya, kamu dustakan ya. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Ustaz ya menjelaskan tentang bagaimana asasnya daripada iman itu sebenarnya Ustaz ya, bila tidak beriman, tidak percaya tentang azab neraka itu sendiri, mengambil enteng sehingga ia sanggup meremehkan segala arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sedikit demi sedikit dan akhirnya derhaka terus kepada Allah yang digelar fasik dalam ayat sebentar tadi. Dan bercakap tentang ayah ya, ayah yang sepatutnya menjadi pemimpin dalam sebuah rumah, tetapi dalam perkongsian Umi Ros sebentar tadi ya, betapa ada isu di mana ayah sendiri yang mengabaikan rumah dan malah rumah itu jadi tempat yang tak selamat Ustaz. Ya, sehingga kan anak ke isteri ke memang takut dengan si ayah, dan ini banyak berlaku. Baru ni pun saya bawa balik daripada Kelantan bila ada Raudatul Sakinah Cawangan Kelantan ini. Rupa-rupanya ada kes di mana masa PKP duduk kat rumah dia, yang si anak perempuan tak keluar daripada mana pun, tiba-tiba mengandung dan dihantar ke Raudatul Sakinah ini. Jadi bagaimana sebenarnya peranan sebenar ayah dalam menjaga keselamatan, dalam masa yang sama kita tahu ada kes ini berlaku Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita kembangkan pemahaman ayat kita ini kepada kehidupan dunia kita ya. Tadi kita sebutkan tafsiran asal bagi ayat ini adalah azab api neraka di akhirat dan nikmat syurga di akhirat nanti. Tetapi kita cuba kembangkan sedikit ayat 19, ayat 20 ini kepada kehidupan dunia kita. Maknanya jannatul ma'wa, syurga ma'wa ya, syurga ya, rumah itu sebagai syurga. Bermakna orang yang beriman, orang yang beramal soleh, bukan kata di akhirat nanti, tapi dalam kehidupan dunia ni pun seolah-olah sudah ada syurga di dalam hidupnya, seolah-olah rumah itu sudah menjadi syurga. Orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kata di akhirat akan dihumban masuk ke dalam api neraka ya, tapi dalam kehidupan dunia ni pun rumahnya itu seolah-olah sudah menjadi neraka ya. Jadi kita bayangkan contoh yang dibawakan tadi ya, bagaimana seorang ayah yang mencabul kehormatan anak perempuannya. Makna ini fasik, derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam kita kata syariat ini diaturkan ya. Diaturkan misalnya disebut kena minta izin kalau nak masuk bilik ibu bapa, salasu auratil lakum, 3 aurat ya, 3 masa aurat. Sebelum subuh, waktu zuhur dan min ba'di salatil isya, lepas daripada solat isya. Kalau nak masuk bilik ibu bapa kena minta, ada penghormatan ya, privasi ketika itu ya. Jadi ini perlu diperhatikan ya, kerana itu adalah syariat ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih diucapkan pada Ustaz ya, bagaimana kita melihat sebentar tadi syariat di dalam agama kita ini sebenarnya adalah untuk menjaga keselamatan dalam rumah agar rumah itu menjadi syurga Ustaz ya. Menjadi syurga ya, di rumah sebelum kita harapnya diizinkan dengan rahmat Allah untuk masuk syurga sekeluarga. Tetapi kalau katakan ianya tidak berteraskan kepada panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sebelum di akhirat nanti Allah nyatakan pada ayat 20 itu tentang dzuqu adzaban nar alladhi kuntum bihi tukadzibun, ianya sudah memberi kesan kepada rumah ya. Ianya boleh memecah belahkan sebuah rumah tangga, boleh memporak-porandakan sehingga berlaku pelbagai kes
yang dikongsikan oleh Puan Rosmawati sebentar tadi. Jadi kita nak melihat bagaimana ayah ya sebagai figura sepatutnya mampu untuk memimpin dengan bertuhankan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan bertuhankan pada nafsu. Bagaimana mengawal, bagaimana mengubat perkara ini, kita akan ikuti selepas ini. Kita berehat sebentar dalam Majlis Ayah, Ayah Pemimpin Masuk Syurga Sekeluarga. Sujud tersungkur seorang hamba, tasbih dan tahmid di bibir sentiasa, derai dan gugur kesombongan manusia, sujud yang penuh pengharapan padanya. Kita kembali dalam Majlis Ayah pada hari ini dalam tajuk kita Rumahku Neraka, sebagai satu peringatan kepada kita agar ianya dijauhkan daripada rumah-rumah kita, tuan-tuan puan-puan yang mengikuti program pada hari ini. Dan kita bersyukur pada Ramadan ini kita dapat berpuasa, kita dapat hidupkan dengan amalan-amalan ahli syurga, insya-Allah. Kita doakan Allah terima amal kita, moga-moga Allah memberikan rahmat kepada kita sekeluarga hingga dapat masuk ke syurga. Pada hari ini kita bersama dalam program ini, program yang dibawakan oleh Lembaga Zakat Selangor, Kongsi Rezeki dengan Zakat, keberkatan rezeki nikmat dikongsi, seruan untuk menunaikan zakat tuan-tuan sekalian di Lembaga Zakat Selangor. Dan sebentar tadi pada bahagian pertama kita sudah melihat kepada realiti bahawa dalam rumah kalau tidak dijaga dengan syariat, maka ia boleh menjadi neraka. Ya, dia akan menyusahkan, mengazab kepada individu di dalamnya. Dan salah satu daripada perkara yang kita ingin lihat dalam Al-Quran adalah daripada surah Asy-Syams. Bagaimana Allah menyatakan tentang hakikat ini dalam surah Asy-Syams ayat 7 hingga 10. Kita semak bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Husaini untuk memahami tentang realiti jiwa setiap insan. Bersama Ustaz Husaini. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul, juga Dr. Nizam, tuan-tuan dan puan-puan. Sama-sama kita lihat pada surah Asy-Syams ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-10. Mudah-mudahan bacaan ini ya untuk topik pada hari ini sama-sama kita dapat pencerahan pada hari ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang 7 hingga 10 dalam surah Asy-Syams, yang maksudnya dan jiwa serta penyempurnaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa ini kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Bercakap tentang diri manusia, ada potensi dua, iaitu fujur, kefasikan ataupun
dan juga ketakwaan. Kita perlukan pencerahan daripada Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam dalam menguruskan ayah yang mencari jawapan. Kadang-kadang dia tahu bahawa dalam dirinya ini ada dasar tak bertanggungjawab ataupun berbuat sesuatu yang membawa pada fasik, membawa pada fujur. Apa maksud fujur? Fasik telah kita bincangkan. Apa maksud fujur dan apa maksud takwa yang Allah ilhamkan ini, dan bagaimana menguruskan agar kekotoran yang ada dalam rumah ini dapat dibersihkan sehingga tidak mahu menjadi rumahku neraka. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat surah Syams ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada kita untuk membuat pilihan. Jadi kita ini bukanlah Jabariyah, bukan berakidah Jabariyah, maknanya kita ni terpaksa, macam bulu yang dipukul angin, kita tidak ada iradah, tidak ada pilihan apa, dan bukan macam tu, jadi Allah bagi pilihan, Allah bagi akal, Allah bagi kehendak kepada kita, maka pilihan itu sama ada untuk fujur ataupun untuk takwa. Fujur ini bermaksud kejahatan, bermaksud keburukan, bermaksud maksiat, perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lawannya adalah takwa yang bermaksud kebaikan, hasanah, pahala dan sebagainya, Jadi kita mempunyai pilihan, Jadi katalah seorang ayah itu dia nak memberi pendidikan anak-anak, pendidikan kepada anak, dia nak bagi anaknya mengaji apa? Nak mengaji berteraskan kepada agama ataupun berlawanan dengan agama, Dia nak tanamkan sifat mulia kepada anak-anak ataupun menanamkan sifat tidak mulia kepada anak-anak. Saya teringat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana Rasulullah melihat seorang wanita panggil anak dia nak bagi sesuatu. Panggil anak nak bagi sesuatu. Maka Rasulullah tanya kepada wanita ni, kamu nak bagi apa kepada anak tu? Kamu panggil kata nak bagi kan? Maka ibu ni, wanita begitu, dia kata nak bagi buah tamar kepada anak dia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika tidak silap menyatakan dalam hadis tu, kalau kamu tak bagi, sedangkan kamu panggil itu kata nak bagi sesuatu, tapi kamu tak bagi, maka kamu sudah berdusta kepada anak kamu, Maknanya sekadar begitu, kadang-kadang kita pujuk anak kita pergi kedai kan, tak usah belilah, nanti kita beli kedai sebelah. Sedangkan bila habis kedai itu kita terus masuk kereta balik, kan? Kita janji dah nak beli kedai sebelah kan? Itu pun sudah kira berdusta. Maknanya kita mempunyai pilihan untuk mendidik dengan nilai yang mulia ataupun kita mendidik nilai yang tidak baik. Maka begitulah maknanya seorang ayah yang duduk dalam rumah, melakukan kejahatan kepada anak-anaknya dan sebagainya, dia mesti datang dengan perancangan, bisikan daripada syaitan, bisikan hawa nafsu dan sebagainya. Tetapi akan datang bisikan, ini benda yang tidak baik, kalau polis tangkap macam mana, dia akan berlaku peperangan, Jadi kalau seorang ayah itu memilih pertuhankan hawa nafsunya, maka ketika itu dia akan melakukan perbuatan jahat, perbuatan fujur yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesannya bukan dosa di akhirat sahaja, tapi kesannya di dunia ni pun akan nampak, Anak-anak derhaka, tak patuh kepada Allah. Anak yang tak patuh kepada Allah, sudah tentu dia akan derhaka, dia akan lawan ibu ayahnya satu masa nanti. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Dr. Muhammad Nizam bercakap tadi tentang surah Asy-Syams, bagaimana kita ada dua pilihan, bagi ayah, bagi ibu kita ada dua pilihan untuk fujur, keburukan, dan juga untuk takwa, perkara-perkara kebaikan. Dan pada setiap masa inilah yang saling kita berlawanan, Ustaz, bahawa sebenarnya sama ada nak bertanggungjawab ke tak bertanggungjawab, ataupun kita nak sembahyang awal waktu ke nak lewat, nak puasa ke tak nak puasa, nak buat sesuatu yang baik tak baik, semua pergulatan itu akan berlaku pada setiap masa. Dan bagi yang membersihkannya, yang cuba untuk memastikan mengikut takwa, itulah yang berjaya. Sebabnya bagi tuan-tuan yang ada plakat ini, di belakang ini kita ada 3 mutiara surah As-Sajdah, di atas kali itu dinamakan, dikaitkan dengan iman ataupun yakin,
ya, iman kepada hari akhirat dan juga iman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan yakin kepada hari akhirat. Kerana bila beriman kepada Allah ini, ayat-ayat Allah, kita tahu bahawa ayat-ayat Allah itu dalam bentuk kesan-kesan di dunia ini, dan lebih daripada itu kalau kita yakin pada hari akhirat, kita berpandangan jauh, ya, kita memikirkan konsekuensi kesan daripada apa yang kita buat baik maka kesannya baik di dunia di akhirat, tapi kalau buat jahat, perkara itu bukan sekadar, Ustaz nyatakan tadi, bukan sekadar di akhirat itu memang mengerikan sebagaimana Allah nyatakan pada ayat 20 surah As-Sajdah, tapi di dunia lagi kesannya itu yang akan merosakkan kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga. Jadi dalam hal ini kita merujuk kepada Al-Quran, kita tahu bahawa ada ayah yang bergulat, ya, bergelut dengan perkara ini. Tapi kalau kadang-kadang Ustaznya, si ayah ini dia dah bergelut dan dia rasa macam saya tak boleh. Saya memang dah ada yang siap cakap sejak azali kan. Dia menyalahkan pula ketentuan kan. Bahawa saya ni memang jahat kan. Apa yang perlu dibuat oleh seorang isteri, ya, bila dapat suami begini dan anak nak buat apa kalau rasanya dia dalam rumah tu? Adakah perlu lari ke ataupun perlu buat sesuatu? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Ramai wanita yang menjadi isteri kadang-kadang dia bimbang, ya. Dia bimbang untuk bertindak untuk keselamatan diri dan sebagainya, ya. Dia bimbang mendapat laknat Allah kalau dia berpisah minta cerai daripada suaminya. Maka seorang ibu, seorang isteri ni pun dia tahan bersama dengan suami walaupun suaminya fasik, suaminya buat jahat kepada anak perempuan dan sebagainya, dia tahan juga, ya, bimbang dia mendapat laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu faham yang salah sebenarnya, ya. Sebab itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan mana-mana wanita yang minta cerai min ghairi ba'sin, tanpa sebab. Tanpa sebab yang munasabah itu yang mendapat laknat. Tapi kalau dah si ayah itu mengancam keselamatan anak, bahkan mengancam keselamatan isteri, baling setrika, tendang, ya, masak tak sedap, turih hempak makanan dan sebagainya, ya, pukul anak kerana isteri masak tak sedap, ini sudah ada sebab yang wajar untuk meminta cerai, untuk berpisah dengan suami. Itu tidak akan mendapat laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana suami ini adalah suami yang tidak boleh dihormati, tidak harus dihormati lagi. Dia tidak ada hak untuk dihormati sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Ustaz, ya, memberikan jawapan panduan bagaimana bagi pasangan seorang ibu, ya, si isteri apabila berdepan dengan pemimpin rumah tangga yang korup, ya, yang sebenarnya melakukan aktiviti yang tidak baik, maka tidak boleh ianya diteruskan, ya, perlu dihalang, dan itu bukan sebahagian daripada melawan kepada si suami tadi, malah sebenarnya sedang mengikut kepada peraturan menjaga iman kita agar kita nak menempah, ya, tempat kita di syurga Allah nanti. Jadi dalam hal ini bercakap tentang rumahku neraka, ya, ini adalah sebagai satu perkara yang sebahagian daripada kita diberikan satu anugerah di dalam kehidupan, dapat rumahku syurga Ustaz. Ya, dapat suami yang okey, yang bertanggungjawab. Tapi ada yang kata, oh saya dapat suami saya ni Ustaz, memang, ataupun dapat isteri pula, ya, yang si ayah dapat kata isterinya pula jenis yang buat hal apa sebagainya. Jadi apa kefahaman, ya, bagi seorang ayah, seorang suami dapat anak degil ke, isteri degil ke, ataupun isteri dapat suami degil yang menyebabkan pening kepala. Adakah ini kerana dosa saya yang lepas yang menyebabkan saya dapat rumah seperti neraka ini, ataupun sebenarnya apa hakikat cara pandang agar saya ini kalau di sini susah, janganlah sampai di sana juga susah? Ustaz, silakan. Yang pertamanya, kita tidak diberi pahala semata-mata dengan musibah yang menimpa kita. Ya, kalau kita kemalangan ke apakah, kita tak akan diberi pahala, tetapi kita akan mendapat pahala apabila kita pandai berinteraksi dengan musibah ujian tersebut, ya. Kita akan mendapat dosa kalau kita tak pandai berinteraksi. Kita kemalangan, kita marah kepada Allah, tidak sabar, tidak redha, dapat dosa.
Tapi bila kita kemalangan, kita sabar, kita redha, ini ketentuan Allah ya, kita akan mendapat pahala. Yang keduanya, ya kadang-kadang kita tersalah pilih dan sebagainya. Tetapi dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan beberapa watak. Asyah mendapat suami yang namanya Fir'aun, suami yang jahat. Tetapi Asyah telah dijanjikan, diberikan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disebut di dalam Al-Quranul Karim. Nabi Lut alaihi salam, Nabi Rasul, tetapi isterinya termasuk kanat minal ghabirin, daripada orang yang tertinggal, derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun isterinya tidur dengan Nabi Lut alaihi salam. Begitu juga Nabi Nuh alaihi salam, yang mana anaknya tidak mau bersama-samanya, tenggelam di dalam banjir yang besar. Setiap itu ada watak masing-masing ya. Maka bagaimana mereka berinteraksi dengan kehidupan yang ada dalam ini, tetapi mereka tetap mendapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tidak usah menyalahkan takdir ya, tetapi kita terus berusaha memperbaiki kehidupan kita di dunia supaya kita mendapat syurga di akhirat, bukan mendapat neraka. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Ustaz yang membawakan contoh-contoh figura model sebentar tadi di mana ada Nabi Ibrahim dan Hajar dan Ismail sebagai ideal ya, rumah bahagia, tetapi rupa-rupanya ada juga nabi ya, orang-orang seperti Asyah yang bersuamikan Firaun tetap juga boleh menempah rahmat Allah untuk masuk ke syurga dengan berinteraksi Ustaz ya. Yang pentingnya berinteraksi dengan ujian-ujian ini, dan kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar kepayahan yang berlaku dalam dunia, dalam keluarga masing-masing, yang tuan-tuan mungkin tahu, keluarga sendiri, keluarga orang lain, adalah peluang untuk kita berinteraksi dengan cara yang betul, dengan panduan daripada Al-Quran, agar kita tidak sukar dan susah selama-lamanya. Tetapi dengan ujian itu, kita berinteraksi dengan panduan daripada Allah, rupa-rupanya kita masih lagi berpeluang untuk bahagia di sini, dan kalaupun tidak sempat, sesungguhnya ada peluang bahagia sampai ke syurga nanti insya-Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di hujung ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam, agar ayah-ayah, ibu-ibu yang ada kepayahan dalam membangunkan rumah tangga ini, kita mohon Allah beri kekuatan, hidayah, agar kita tetap menempah masuk syurga sekeluarga. Bersama Ustaz Dr. Muhammad Nizam. Bismillahirrahmanirrahim. Antara waktu yang baik untuk kita doa adalah waktu berbuka puasa ya. Tapi kita jarang berdoa. Kita baca Allahumma laka sumtu je. Wa bika amantu wa ala rizqika aftur. Tapi tak doa pun. Sedangkan waktu tu adalah waktu mustajab untuk berdoa ya. Tapi tak apalah, kita doa dulu, nanti waktu berbuka kita sama-sama doa apa yang kita hajatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir yang memimpin bacaan doa. Moga-moga Allah mengkabulkan doa kita. Dan pesanan daripada doktor tadi ialah ketika tuan-tuan jika mengikuti program ini hadir ketika waktu berbuka Ustaz ya, dan juga waktu sahur pun kita digalakkan untuk kita berdoa mohon keampunan. Jadi gunakan tuan-tuan ya, gunakan banyak-banyak ya, borak-borak tu okey, tetapi kita nak juga banyak berborak dengan Allah, berdoa agar Allah pimpin bina rumah kita yang syurgawi dan akhirnya sampai di syurga akhir nanti insya-Allah. Dan pastinya kita perlu selalu menundukkan diri bersujud pada Allah untuk pastikan perkara ini. Di akhir ini kita akan baca sekali lagi ayat 15 daripada surah As-Sajdah ya, bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Husaini ya. Dan bagi tuan-tuan yang berada di rumah ya, kami di sini juga kita mengamalkan sunnah apabila mendengar ayat Sajdah ini, tilawah ini, kita akan sujud ya bersama insya-Allah di hujung nanti. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi dalam program majlis ini, dalam majlis ayah, untuk terus ayah memimpin masuk syurga sekeluarga. Ayat 15 surah As-Sajdah. Bismillahirrahmanirrahim.
إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. صدق الله. Yakin percaya pada janji-janjinya, syukur segala nikmat kurnia. Azab dan siksa, khabar benar yang nyata, maka bertaubatlah kepadanya. Sujud tersungkur seorang